رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik, kita sambung surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Hari ini kita selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang amat saya kasihi, yang teramat-amat baginda sallallahu alaihi wasallam rindui. Beruntungnya kita ya Allah, beruntungnya kami ya Allah, kerana masih lagi dihidupkan pada pagi ini, dapat singgah sebentar di taman syurga untuk sama-sama kami menerajui kejahilan yang bersarang di dalam dada kami ini ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami seluas-luasnya ya Allah. Tuangkanlah hikmahmu, rahmatmu ke dalam dada kami, agar kami dapat terus istiqamah di atas jalan kebenaran ini. InsyaAllah ta'ala, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan masuk pada Syama'il Muhammadiyah, sambungan daripada sifat pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit kita akan menyentuh tentang sifat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berhenti pada hadis yang ke-356. Betul tak? Pada minggu lalu. Itu satu hadis yang diriwayatkan daripada Rubai' binti Muawiz. Betul tak kakak-kakak sekalian? Yang ada tanda. Ya nah? InsyaAllah nah. InsyaAllah kita akan masuk pada hadis yang itu, yang mana insyaAllah masih lagi dalam perbicaraan betapa pemurahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, kan, yang mana pada minggu lalu kita terhenti di saat kita membaca hadis yang bahawasanya seorang sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab menegur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dah habis dah, tak ada apa bagi, apa lagi nah. Sampai dah tak ada apa. Nabi kata apa? Pi kedai. Dia bagi tahu dekat tukang kedai tu. Berhutang atas nama Rasulullah. Nanti Rasulullah ada duit, Rasulullah pi bayar. Nah, itulah sifat pengasihnya baginda kepada orang fakir miskin. Tak pernah baginda katakan tidak. Nah, di atas satu permohonan, satu permintaan, tak pernah Nabi kata tidak. Seperti mana sifat hidup Nabi, hayat Nabi yang lemah lembut, yang tidak pernah menghampakan harapan orang lain. Begitu jugalah sampai ke akhirat nanti, sifat Nabi SAW takkan pernah menghampakan harapan manusia-manusia umat yang tak pernah bertemu dengan dia. Hari ini kita bermohon kepada Allah Ta'ala,
kita berselawat kepada Nabi SAW dengan satu harapan, dengan satu permintaan agar menerima syafaat baginda SAW di akhirat nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Seperti mana hayat Nabi tak pernah menghampakan harapan dan permintaan orang. Begitulah hayat ketika mana sesudah kehidupan Nabi, iaitu di padang mahsyar nanti. Baginda juga akan memeterai segala janji baginda, insya-Allah. Cuma kita jangan pernah putus berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan saya kata baginda adalah di antara hamba Allah yang rauf. Nah, rauf ni dengan rahim. Beza dia, rahim tu milik Allah, rahman itu milik Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ini rauf, pengasih dia, sifat kasih sayang dia, sifat lemah lembut dan kasih sayang baginda ini melebihi kasih seorang ibu. Sebab kenapa dibandingkan dengan kasih ibu? Kasih ibu adalah kasih yang tertinggi di dunia. Kasih yang teragung di dunia ini adalah kasih ibu. Tetapi ada lagi satu kasih yang lebih agung daripada kasih ibu. Itu kasih Nabi SAW kepada kita. Dengan sebab itu, jangan pernah putus berselawat. Kita nak bangkit sakit. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita ni duduk lama, sakit, sendi-sendi sementara nak bangkit berdiri. Tekan lantai nak bangkit. Allahu Akbar. Iringil dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hingga sampai kita berdiri teguh. Ucaplah Alhamdulillah. Aturkanlah langkah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kembali. Nah, biar benda tu sentiasa ada dalam diri kita. Dalam susah, dalam senang. InsyaAllah. Yang mana hadis akan kita baca hari ini, hadis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarik an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rabi' binti Muawidh an Afra qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutab wa adrin ruzu'bin fa atani mil'a kaffihi huliya wa zahaba. Rubai' binti Muawidh bin Afra' menyatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kurma rutab dan timun yang berbulu. Timun berbulu ni timun hak kecil-kecil tu. Tu timun yang berbulu. Lalu baginda memberikan kepadaku segenggam perhiasan dan emas. Kita tengok hadis ni. Betapa besar pemberian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda ni miskin, macam mana dia boleh ada emas? Kan? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah baca yang terdahulu, sentiasa meraihkan hadiah. Sentiasa meraihkan hadiah. Siapa-siapa yang bagi hadiah kepada dia, kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menerima. Tidak menghampakan kita. Kalau orang bagi hadiah kepada kita, itu bermakna orang sayang dan orang ingat dekat kita. Jangan sesekali kita menolak pemberian hadiah daripada seseorang kepada kita. Dan jangan sesekali minta hadiah dekat orang. Jangan minta. Jangan minta. Tapi kalau orang bagi, jangan tolak. Sebab apa? Dia besar hati. Dia ingat dekat kita. Dia nak bagi kepada kita. Dan ingatan dia itu kerana Allah Ta'ala. Kita terima kerana Allah. Dia dapat pahala berganda. Kita tumpang sama daripada pahala dia tu. Yang mana Nabi SAW sentiasa menggalakkan kita untuk menerima hadiah dan membalas hadiah. Kita terima dan kita balas balik dekat dia. Jikalau kita berkemampuan. Yang mana di dalam satu hadis Nabi SAW, baginda pernah bersabda, tahadu wa tahabu. Tahadu, ini saling memberi hadiah. Wa tahabu, nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Ini di antara saranan baginda SAW. Yang mana kata Rubai' ni, aku satu hari, dia kata dia jumpa Nabi, jumpa pada Nabi SAW. Dia bagi kepada Nabi satu mangkuk. Satu mangkuk ni sebekas lah.
sebekas rutab. Kita tahu di antara kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu memakan kurma rutab. Ha. Dan mana rutab ini ialah sejenis kurma yang masak tetapi dalam keadaan yang masih basah. Nah, uh, dia pun akan panggil kurma muda. Maksud muda ni dia tak dikeringkan lagi. Biasanya yang dapat dekat kita ni kurma yang dah dikeringkan. Yang ni kurma masak yang masih basah. Yang belum dikeringkan lagi. Rutok ini juga kalau dia masak dia warna kekuningan. Sedap. Sedap. Yang ni kurma ni sedap. Kalau siapa-siapa yang sekarang di Malaysia boleh dapat dah. Kurma rutok ni. Kita order je dia nanti main tak berkotak. Tapi kena banyak lah sikit-sikit dia tak mantap. Nak order sekali macam 2-3 kotak dia hantar lah. Mampu lah. Kita kena share. Seorang sikit beli dia buat main dengan tangkai-tangkai yang warna-warna kuning tu. Itu yang disebut sebagai rutok. Ini adalah kegemaran Nabi SAW. Nabi suka makan kurma ni. Sesungguhnya sedap. Dia kalau kata kita makan dia kadang-kadang nak rasa macam isi buah ciku mana dah. Sambil kita makan menikmati dia dengan basah dia, ada berjus dalam dia. Oh subhanallah. Kecok liok saya menceritakan tentang rutab ni Sebab itulah Nabi SAW suka itulah makanan harian baginda. Jadi kata Rubai' bin Muawiz bin Al-Afra' ni dia kata dia dapat dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada kebun seorang sahabat. Rasa-rasa sedap sungguh kurma rutab. Biasalah kita bila kita sayang kepada seorang kawan ni kita kata dia macam pikat dalam diri dia. Nabi ni suka makan rutab ni, dapat yang sedap ni. Dia terus ingat kepada Nabi SAW. Apa yang dia perolehi. Macam itulah juga kita. Kita kalau makan apa-apa yang sedap, kita tahu kata kawan kita tu suka, kita akan ingat dekat dia. Kita akan ingat. Kadang-kadang tak malu ni pergi rumah orang, orang dah bagi kita makan. Minta kat tuan rumah ni, nak bawa balik sikit boleh nak bagi dekat anak-anak saya suka ni. Sebab apa? Kita sayang. Kita kasih kepada anak kita tu. Jadi kita minta nak bawa balik. Dan kadang-kadang hari ni bila kita masak sesuatu yang mungkin ibu kita atau ayah kita suka makan. Sedangkan mereka dah tak ada dah. Sambil kita nak nikmati makanan tu kita ingat. Mak aku suka makan ni. Kalau dah ada tu kita nak bagi kepada dia. Nak simpan sedikit. Nak asin sedikit. Itulah sifat Rubai' ni seorang sahabat. Sahabiah. Dia perempuan. Dia perempuan. Sahabiah. Mengingati Nabi SAW ketika menerima hadiah berupa rutab yang begitu enak, sedap dimakan. Dia bubuh di dalam satu bekas. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Bawalah satu bekas tu pergi jumpa dengan Nabi. Kebetulan dia ada tanam timun yang kecil. Timun kecil ni yang mana dipanggil di sini sebagai raghib. Raghib ni timun kecil yang berbulu. Dia ada bulu maksud dia kalau kata jual di pasaran tak berapa nak laku. Timun ni Lah ni tempat kita timun kecil tu dah. Yang orang buat ulam tu. Bukan macam tu Yang dia ada bulu ni. Wallahualam. Lepas tu dia bawa pergi kedua-duanya sebagai hadiah kepada baginda SAW. Nabi ni apa juga pemberian dia menerima dengan hati yang girang. Seronok, suka. Orang kata besar hati suka kalau orang bagi dekat dia tu. Menerima pemberian, ambil terus makan di depan orang yang bagi. Kita kalau tu cara kita menghargai pemberian orang. Bila kita makan di depan orang tu, kata dia suka, dapat terus makan. Kita menghargai pemberian orang. Dia suka sungguh. Dia dapat tu dia tak kira banyak, dia terus dia makan depan-depan tu kan. Kita kan seronok bila kita bagi ke orang macam tu. Kita tengok sifat Nabi SAW. Apa yang dia terima tu, terus dia menghargai. Kemudian ketika mana Rubai' ni nak balik, dia balas balik bagi hadiah.
Nah, lalu baginda memberikan kepadaku segenggam perhiasan dan emas. Allah, rutop ditukarkan dengan emas kah? Nabi SAW ni bukan fakir kah? Macam mana SAW boleh dapat emas ni? Baik, kisahnya begini. Seorang sahabat yang balik daripada berdagang. Ha? Katanya sahabat ini bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni, dia apabila berhijrah ke Madinah, dia mendapat satu pekerjaan bila dia berkawan dengan orang berniaga ni. Ha? Dia ikut berniaga sampai kepada satu masa, dia sendiri ada perniagaan sendiri. Jadi daripada keuntungan yang dia perolehi, dia akan selalu lah bawa balik hadiah kepada Nabi SAW. Macam itulah sahabat lah. Tak mana mereka duduk, mereka sentiasa ingat kat Nabi. Sayang sungguh-sungguh daripada kat Nabi. Jadi satu hari tu, keuntungan yang lebih diperolehi oleh Sayyidina Ammar bin Yasir bawa balik mai sebentuk cincin kepada Nabi SAW. Cincin emas. Yang mana ketika ini dia tahu bahawasanya emas adalah perhiasan yang haram bagi laki-laki. Eh? Dia bagi kepada Rasulullah sebab dia tahu Rasulullah ada isteri. Baik. Ketika mana baginda SAW menerima pemberian emas daripada sahabat yang baginda kasih ini, Nabi ambil. Tapi Nabi ingat nak bagi dekat isteri-isteri Nabi ramai. Kalau bagi pada Aisyah, apa kata pula Hafsah? Apa kata pula Saudah? Apa kata pula Jawariyah? Apa kata pula Safiyah? Betul kan? Dia bagi kat kita, dia tak bagi. Kata dia adil kan? Akan berlaku sifat ketidakadilan dalam Nabi membahagikan kasih sebagai seorang suami yang memiliki isteri ramai. Nah, jadi senang-senang tak usah bagi kat siapa pun. Tak usah bagi kat siapa pun. Barulah tidak ada perasaan cemburu, hasad dengki dan sebagainya. Nabi pun tak tunjuk dekat siapa pun. Senang siapa pun tak payah tengok. Kemudian dah nak jadi rezeki Rubaiyah binti Muawiz ni. Bila dia mai bawa kepada Nabi, maka Nabi berilah kepada dia segenggam perhiasan. Dan juga emas. Itulah dia bagi cincin mah. Dia bagi cincin mah. Ini sebagai tanda hadiah kepada engkau. Sebab tu yang Nabi sebut kepada dalam satu hadis tahadu wa tahabu. Berilah hadiah, nescaya kamu akan berkasih sayang. Itu di antara sifat Nabi. Pemurah kan. Orang bagi rutop, yakut, dia bagi mah. Kita berani bagi kat orang macam tu. Kita tak berani tau. Sebab apa? Kita takut apa-apa. Kita takut kita tak ada apa. Tapi tak dinafikan ada sahabat-sahabat kita yang begitu pemurah kan. Memberi tanpa berkira-kira. Di antara pemberian yang kita rasa begitu berharga. Bagi dia tak apa, ini di jalan Allah. Laburkan di jalan Allah. Terharu kita menerima hadiah yang memang dia berniat di atas jalan Allah. Hebat. Allah Ta'ala bagi kepada insan-insan seperti ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ada secebis daripada harta untuk kita infakkan. Walaupun kita ada sekupang saja. 25 sen bolehlah beli sebiji bata. Alhamdulillah. Itu infak kita di jalan Allah. Dan kemudian hadis yang seterusnya. Haddatsana Ali bin Khashram wa ghairu wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu al-hadiyah wa yusibu 'alaiha. Aisyah meriwayatkan, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas pemberian itu dengan hadiah yang setara atau yang lebih berharga. Kita tengok sifat dia. Dia terima, dia akan balas hadiah yang setimpal ataupun dia akan bagi dengan harga yang lebih daripada tu. Macam pemberian Rubaiyah tadi. Bagi kurma dapat
emas. Tapi jangan lapis selalu, dia bukan ada apa selalu-selalu. Nah, tapi yang mana ini dicadangkan, disarankan, digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila orang memberi kepada kita, kita menerima dengan hati yang penuh kesyukuran, dengan penuh kesukaan menerima hadiah itu, balaslah ia dengan sesuatu yang mampu kita balas. Jikalau tak mampu dengan harta, balaslah dengan doa. Sebaik-baik doa kita balas kepada sahabat yang memberi ialah jazakallahu syukran katsira, jazakillahi syukran katsira, jazakumullahu syukran katsira. Antara tiga tu. Kalau dia lelaki, jazakallah. Kalau dia perempuan, jazakillah. Kalau dia ramai-ramai bagi, jazakumullah syukran katsira. Ha? Itu kalau yang ramai. Ucaplah apa dia? Kita tak mampu nak balas balik apa pun. Hanya satu lafaz. Mohon pada Allah Ta'ala kebaikan yang berlipat ganda yang Allah akan balaskan kepada kamu. Bagi doa. Doa yang terbaik. Doa kalau orang yang sedang bersyukur ini, doa itu dimustajabkan oleh Allah. Allah mustajabkan. Lalu disampaikan doa kita itu kepada si pemberi. InsyaAllah Ta'ala. Jikalau kita tak mampu untuk membalas hadiah pemberian daripada sahabat ini. Ya. Ini di antara yang disebut oleh Aisyah. Nabi tak pernah menghampakan setiap pemberian hadiah yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sentiasa suka membalas kebaikan yang diberikan kepadanya, termasuklah apa juga hadiah yang mana ditujukan kepada baginda. Sahabat tengok pakaian Nabi ni dah lusuh, dah koyak, dah bertampal. Dia pun pergi berdagang, jumpa di biasanya kalau di Yaman ni terkenal dengan sutera Yaman. Bila dia pergi berdagang, dapat tengok kain yang elok-elok yang bersesuaian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beli, bawa balik mai. Salah seorang sahabat pernah memberi sutera daripada Yaman. Sutera tu berwarna merah, lembut, asli. Bawa balik mai bagi hadiah dekat Nabi. Macam tadi yang hadis yang kita baca tadi. Walaupun lelaki haram memakai pakaian sutera. No? Haram memakai pakaian sutera. Haram memakai emas. Tapi Nabi terima. Tak boleh kata, hai tak boleh ni haram, tak boleh pakai. Sebab Nabi ada isteri. Kan? Dan bila benda tu tak boleh nak dibahagikan kepada isteri-isterinya, maka baginda akan menyimpan dan memberi hadiah kepada sahabat lain. Itulah sifat dia. Kita jangan nampak kata, tak mau, saya tak makan, tak mau, tak usah bagi kat saya. Awak amai bagi, tak usah, terima. Ada orang lain yang boleh ambil. Ada orang lain yang boleh pakai, yang boleh makan. Itu tanda kita menghargai setiap pemberian yang diberikan. Okey, baik. Kita masuk kepada satu bab, iaitu bab yang ke-49 mengenai sifat malu Nabi SAW. Betapa malunya baginda SAW. Kita nak tengok. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا غرفناه في وجهه. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada di tempat pingitannya. Jika baginda tidak menyukai sesuatu, maka kami boleh mengetahuinya melalui raut wajahnya. Ini daripada Sa'id Al-Khudri. Yang mana Sa'id Al-Khudri ini saya dah cerita dah dalam 2-3 minggu yang lalu. Seorang sahabat Ansar yang miskin, yang pernah yang Nabi jumpa dengan dia bersama dengan sahabat yang duduk di luar Masjid Nabawi, tak masuk ke dalam. Malu dengan sebab tak ada baju nak masuk duduk dengan Nabi. Duduk bersama kelompok-kelompok sahabat yang
fakir miskin, bersembang di luar sambil lawan menghafaz wahyu yang turun. Ditanyakan kepada mereka, kenapa tak masuk? Rasa-rasa macam tak layak nak masuk. Mereka duduk di luar kan. Nabi keluar pergi dekat mereka. Bila Nabi keluar pergi dekat mereka, mereka malu, minta-mintalah Nabi jangan berhenti, kata Sa'id Al-Khudri. Minta-mintalah Nabi jangan berhenti kat kita. Tengok-tengok Nabi berhenti. You. Nabi berhenti, Nabi tengok Sa'id Al-Khudri tak pakai baju, Nabi buat apa? Nabi peluk dia, menghangatkan tubuh badan Sa'id Al-Khudri dengan kehangatan tubuhnya. Kan? Yang mana dia tanya kenapa tak masuk dalam. Dia pun di antara jawapan yang diberi, tak apalah kami ni bukan siapa-siapa, no? Rasa macam rendah diri sangat dengan Nabi kan. Itu Sa'id Al-Khudri dah. Apa satu kata-kata hikmah yang Nabi beri kepada sahabat-sahabat fakir yang duduk di luar masjid tu. Ketahuilah sesungguhnya orang miskin itu akan masuk 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Masuk ke mana? Masuk ke syurga. Allah, seronok sahabat dengar lah. Sahabat fakir ni kata Nabi SAW, orang fakir miskin ni, bila dia layak ke syurga, dia akan masuk dulu 500 tahun daripada duduk dalam syurga, baru orang kaya masuk. Pasal apa? Pasal orang miskin ni tak banyak hisap. Tak ada apa nak kira dekat dia. Orang kaya ni banyak cerita. Nah, banyak hisapnya. Banyak perhitungnya. Kita nak tengok ni, nak dihisap kita punya kerongsang saja. Ada bangsa balang. Kerongsang kecil, hak besar, hak tergantung-gantung, hak mak, hak anak, hak sepasang, hak 3 pasang, hak yang jarum cucuk di tengah, cucuk di tepi, hak yang tu kerongsang saja bawang sebalang. Nak dihisapkan, no? Tak kira lagi dengan tudung. Tudung hak yang warna coklat-coklat, kelabu coklat, tua coklat, muda coklat, terang coklat, tak terang. Oh, tu hak coklat saja. Tak serta hak merah lagi. Merah muda, merah tua, merah galak, merah darah, merah hati, merah manggil. Segala-galanya merah cabai, kan? Baru 2 color tu. Allah, banyaknya. Tu Rasulullah kata, orang miskin ni dia akan masuk 500 tahun terlebih awal daripada orang kaya. Susah hati, no? Susah hati. Banyak sangat kalau nak cerita, no? Allah. Jadi bila orang miskin ni tak ada apa nak cerita. Baju pun tak ada. Nak hisap apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Ketang banyak sangat kot. Nak cerita banyak jugalah. Tentang harta-harta yang kamu miliki. Dapat duit main kok mana. Usaha pergi kok mana. Belanja di mana. Ke mana arah. Dilaburkan. Tu yang katakan. Banyak kita punya hal yang hendak dibicarakan. Okey. Itu Sa'id Al-Khudri. Itu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Sa'id Al-Khudri ni? Dia kata sesungguhnya Rasulullah itu lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan. Allah. Pingitan ni apa? Kampung. Gadis kampung yang mana kita tahu sifat gadis kampung. Ni sifat gadis kampung pingitan ni. Pingitan ni maksud dia kampung ulu. Bukan kampung lah ni ya. Kampung lah ni dia dapat TikTok. Dia nanti menari depan TikTok tu itu bukan pingitan. Okay. Yang dimaksudkan oleh Sa'id Al-Khudri ini yang dikatakan gadis pingitan ni gadis perawan lah. Anak dara yang malu. Yang mana dalam kita tengoklah huraian daripada hadis ni. Dia kata gadis yang berkurung di dalam rumahnya, di dalam biliknya apabila mencapai usia keremajaan. Dia kekok bergaul dengan orang ramai. Tu gadis dulu. Lah ni rasa-rasa macam tak berapa nak ada dah. Kalau dia dapat motor lah lebih daripada hak yang budak-budak lelaki. Dia pacak pun boleh juga kot jalan dah. Dia ada dia kisah kat kita rentur lalu tepi dia ke. Dan yang mana kata sayang aku dari ni, gadis tu dia kata, gadis yang pemalu ni gadis yang tidak banyak berterus terang, lebih banyak memendamkan perasaan. Suka ke tak suka ke, dia tak kata apa. Sebab itulah ada satu hadis yang berbunyi,
As-sukut bermakna ridha. Diam itu bermaksud ridha. Kalau kata orang pergi meminang dia, dia mau ke dia tak mau ke, tengok pada riak wajah dia. Ha? Tengok pada riak wajah dia. Kadang-kadang diam tertunduk malu. As-sukut bermakna ridha. Diam tanda dia mau lah tu. Ha? Kadang-kadang muka merah masa mencuka tu. Nampak macam tak mau lah tu. Dia tak suka. Nampak pada reaksi di wajah dia. Bila ni punya gadis pingitan, kalau dia kata dia tak mau, jangan duk suruh lah. Dia lari daripada rumah. Dia tak lari siang, dia lari malam. Tapi dia lari. Tidak pun dia lari depan-depan kita pun dia belah pulang gitu saja. Dia tak heran dah dekat mak hang ke, pak hang ke, bela dia daripada kecil ke. Dia tak kisah. Yang disebut oleh Sa'id Al-Khudri ni, hak pingitan yang diam. Panggil mai ni ada orang meminang, mau tak? Tak berani nak kata tak mau. Ha? Siapa dia pun tak ada siapa. Lah ni jangan duk atok lah jodoh orang no. Depa atok sendiri jodoh depa. Depa sendiri pergi cari bawa balik mai. Suka tak suka terima lah. Kan? Berani kata tak suka. Dia lari daripada rumah ikut orang tu tak balik dah. So bawa balik main cucu saja kat mak tok nah. Bahaya. Okey, ini yang dimaksudkan oleh Sa'id Al-Khudri ni. Yang mana dia kata Nabi ni, dia pemalu, dia malu sungguh-sungguh. Seolah-olah dia kata gadis pingitan. Gadis pingitan ni itulah gadis kampung hak dulu-dulu. Bukan lah ni dah. Hak dulu-dulu yang mana akan dilihat reaksi pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Reaksi nampak Nabi malu, Nabi tak suka. Jadi sahabat-sahabat semua boleh tahu, boleh tengok melalui reaksi baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika dia balik dari satu peperangan. Dalam balik tu gelap, tak sampai lagi, berjalan kaki. Ya? Perjalanan jauh. Sehari tak habis. Berhenti tengah jalan, lapak, sahabat lapak, Rasulullah pakat lapak. Semua lapak. Bekalan dah habis dah, dah keluar berang lama. Duk tunggu nak balik makan, tapi berjalan kaki dengan keadaan ada lagi sahabat-sahabat yang terluka dalam peperangan. Nak bawa orang dalam cedera parah lagi, you know. Dalam keadaan lapar yang amat sangat, Nabi pun arahkan malam berhenti. Berhentilah. Bukannya ada R&R ke, teduhan pokok-pokok ke, dia pun nak duduk, tak ada. Nah. Lepas tu bila dah duduk berehat tu sama-sama dengan para sahabat lain, kita ni nak makan apa? Tanya kawan-kawan kita ni nak makan apa? Tak ada apa. Rasulullah kata, tunggulah. Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita sambung perjalanan balik. Nak hajat, nak balik makan di rumah lah. Di rumah pun belum tentu ada apa nak. Punya miskinnya Rasulullah dan sahabat. Jadi, ada yang tengah-tengah duduk bersantai, mungkinlah tunggu masa nak terlelap. Lalulah bewak. Dob. Yang kita panggil dob. Nah, bewak pasir tu. Dob. Lalulah dob. Bukan dob tu yang kecil. Dob besar ni. Dob ni dia biawak lah. Biawak padang pasir. Sahabat ni memang hebat. Nah. Tengok-tengok bewak padang pasir. Bewak lah saya panggil dah. Lalu, hambat dapat dekat dia pun. Dapat bewak tu. Semelih terus. Kemudian tanya seorang sahabat, hey, nanti saat tanya dulu Rasulullah. Boleh makan tak? Benda ni boleh makan tak? Dia pun dah semelih siap dah. Nak panggang je lah tu. Tanya saat Rasulullah, boleh makan tak? Lepas tu, kawan tu kata, hang pergi tanya, sementara aku lapar. Dia ni pun lapar-lapar, panggang. Pergi tanya Rasulullah, tengok, perhati, tengok pada sahabat-sahabat. Nak tanya ni, boleh makan tak? Rasulullah diam, tak kata apa. Nak kata tak boleh, sian dia pun lapar. Sian dia pun lapar. Kita tahu biawak ni dia makan bangkai tau. Dia makan bangkai. Sesuatu binatang yang makan bangkai, haram kita makan.
Tapi bewok pasang ni tak makan bangkai. Mana dia cari bangkai? Eh? Jadi dop ni tak makan bangkai. Lepas tu Rasulullah diam. Dia pemai kepada Rasulullah dah siap masak dah, siap panggang dah. Pakatlah ikut ramai-ramai nak makan ni. Dia pun nak bagi Rasulullah makan. Rasulullah tak mau makan. Tapi Rasulullah tak marah dia pun makan. Ha. Maknanya boleh, boleh makan. Boleh makan. Dia tak mau makan. Dan dia tak marah dia pun makan. Dia tak kata makanlah makan ke apa. Tak. Nah, dia tak kata haram tak boleh makan pun tidak. Itu menjadi hukumnya harus. Nah, dia pun tengok kepada reaksi, tengok dia nak marah ke dia tak marah. Tengok kepada reaksi wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu lagi hadis nah. Hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi'. قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Satu hadis seorang hamba sahaya milik Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia nak cerita tentang sifat malunya baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah melihat kemaluan baginda sallallahu alaihi wasallam. Malu sungguh-sungguh. Okey, dalam hadis ni kita boleh bahagikan, maka ulama-ulama telah membahagikan sifat malu itu kepada dua jenis. Iaitu pertama sifat malu yang terpuji, kedua sifat malu yang tercela. Sebab itu didatangkan satu hadis al-haya'u minal iman. Sifat malu itu sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Orang yang memiliki rasa malu itu sebahagian daripada iman. Tapi malu yang macam mana? Malu yang terpuji. Maka malu yang terpuji itu terbahagi kepada 3 bahagian pula. Pertama, kita malu kerana Allah Ta'ala. Malu kerana Allah Ta'ala ni, malu nak melakukan maksiat. Itu malu kerana Allah. Ini malu yang terpuji. Kita menggunakan segala apa yang Allah Ta'ala bagi. Tangan kita nak buat maksiat, malu dekat Allah. Nanti Allah Ta'ala tanya, tangan yang aku bagi pinjam buat apa? Aku tulis fitnah. Malu. Aku capai benda-benda yang terlarang, malu. Mulut yang aku bagi dekat hang buat apa? Aku menyebarkan perkataan-perkataan keji dengan mulut ni. Aku mengucapkan, melafazkan perkataan-perkataan mungkar dengan mulut ni. Jadi rasa malu nak buat. Ni malu yang terpuji. Yang kedua yang dimaksudkan malu yang terpuji ni, iaitu malu ketika mana kita dengan manusia. Dengan manusia. Tak kira siapa manusia tu. Yang ini kita menahan diri. Pertama kita malu dengan Allah. Kedua kita malu dengan manusia. Menahan diri kita daripada mengganggu, menyakiti, cakap darah-darah tepi dia ke, duduk bagi tak sopan, malu sesama manusia. Ini malu yang terpuji. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dia kata, kita kena malu dekat diri sendiri. Malu dekat diri sendiri. Awaklah aku buat macam ni, malunya. Dekat diri sendiri pun rasa malu. Bila duduk saja-saja terkenang pada perbuatan-perbuatan yang lampau, kita rasa malu. Malunya ya Allah. Bukan malu kat orang. Malu pada Allah, malu dekat diri kita sendiri. Waktu aku jahil, aku pernah bertindak sedemikian macam ni. Dulu perangai aku macam ni. Kita duduk seorang-seorang ni, bila kenang pada dosa-dosa yang lalu, malu pada Allah, malu pada diri sendiri. Ini malu yang terpuji. Kan tadi saya kata, malu ada 2, satu terpuji, satu tercela. Hak yang tercela ni apa? Hak yang tercela ni, tak reti, jahil, malu bertanya. Yang ni tercela. Yang dikatakan malu bertanya sesat jalan. Kalau benda yang baik, tak usah malu. Tanyalah. Kan?
Tak lagi orang kata apa. Memang orang akan kata biar apa orang nak kata. Asalkan Allah tak kata. Kita pandang apa yang Allah kata. Nah, okey. Ini di antara sifat malu yang dibahagikan. Nah. Kemudian nak cerita tentang malunya Nabi SAW ni satu hari. Nabi duduk berehat dalam rumah dia. Biasanya waktu Nabi bersantai di dalam rumah Nabi SAW adalah pada waktu duha. Nah, waktu duha ke zuhur ni Nabi memang tak ada aktiviti apa. Duduklah sembang-sembang dengan isteri dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah. Ha? Dia duduklah, kita kata bersantai ni, baring-baring, golek-golek. Nah. Sehingga kan gamis pakaian yang dipakai oleh Rasulullah tu terselak menampakkan sepasang pembetih Nabi. Tak kira lah betih orang putih gebu ni lah. Segak, cantik. Tiba-tiba uh, dia didatangi seorang tetamu. Siapa? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar masuk. Aisyah beritahu kepada Rasulullah, ayah dia mai. Panggil-panggil, Rasulullah kata panggil masuk. Rasulullah duduk berbaring lah betul lah. Berbaring situ dengan kain terselak ke kaki. Sayyidina Abu Bakar masuk tersenyum, tengok betih Rasulullah. Nah, macam mana punya cantik betih dia tu nak. Yang Abu Bakar kata bila letak tangan di atas betih dia tu berbekah. Kita angkat tu berbekah merah. Orang putih gebu ni tau. Letak tangan tu bila Abu Bakar angkat, nampak berbekah kemerahan. Nah, sambil dia lurut pegang kaki sahabat yang dia sayang sangat tu nak. Lembut, halus. Kita dah baca dah Syama'il awal-awal tu. Pegang kulit dia macam pegang kulit bayi yang baru lahir tu. Halus, lembut, usap dia tu. Rupanya nak tanya beberapa permasalahan. Okey, datang Abu Bakar bukan bertanya permasalahan. Tapi melepaskan rindu. Walhal subuh tadi baru berpisah. Mai jenguk, sihat ke apakah. Balik pi. Umar masuk. Umar pula mai. Aisyah beritahu, no, tak senang sungguh orang nak duduk nah. Sayyidina Umar mai. Terus Sayyidina Umar mai, Rasulullah kata panggil masuk, panggil masuk. Rasulullah duduk berbaring lagu tu lah. Sayyidina Umar pun masuk, suka tengok Nabi dalam keadaan bersantai, bersenang lenang. Dia pun duduk di tepi Nabi, duduk bersantai macam tu. Di antara lafaz yang dia lafazkan kepada Nabi SAW. Aku hendak hidup bersamamu dan mati denganmu. Ha? Ya Rasulullah, hanya Tuhan yang maha mengetahui. Aku hidup dengan hang, aku nak mati pun dengan hang. Sungguh nak Allah Ta'ala kabulkan doa. Rasulullah kata, Allah akan kabulkan doamu. Sungguh, dia mati, disemadikan jasadnya di sebelah Nabi. Ya Allah, cemburunya ya Allah. Dapat kasih sayang sampai besar lagu tu. Habis tu, dia keluar lah. Habis keluar balik. Mai lagi seorang sahabat. Sayyidina Uthman bin Affan. Okey. Kita tahu Sayyidina Uthman bin Affan ni menantu Nabi. No? Seorang sahabat yang mendapat pengiktirafan dengan gelaran Dzun Nurain. Memiliki dua cahaya mata. Dia kahwin dengan dua puteri Rasulullah. Iaitu Sayyidatina Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Dia dapat kahwin dengan dua puteri Rasulullah. Sehingga mendapat gelaran Dzun Nurain. Aisyah ni abang. Ya Rasulullah, ada seorang lagi mai. Siapa? Rasulullah tanya. Kata Aisyah, yang datang itu adalah Sayyidina Uthman. Rasulullah ni bangkit kelang kabut. Kalau hak tadi kita tengok, kita masuk, masuk. Dia terus berbaring. Tapi bila dia dengar Sayyidina Uthman, dia bangkit duduk, membetulkan pakaiannya dan kain yang tersingkap naik ke sampai paras paha betih dia tadi. Dia tutup elok-elok, dia duduk dengan elok-elok. Dia panggil dia masuk, panggil dia masuk. Panggil dia masuk. Masuklah Sayyidina Uthman. Okey. Lepas tu habis sembang dengan penuh tertib. Baginda sembang dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Baginda sembang dengan sahabat ni. Lepas tu baliklah Sayyidina Uthman. Aisyah kata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, tadi masa ayah aku masuk dengan Sayyidina Umar masuk, engkau dalam posisi yang sama. Berbaring dan bersantai. Lebih kurang macam tu lah.
dengan keadaan gamis ataupun pakaian yang terselak. Pada bahagian paras betis tu, dia tak gaduh nak tutup pun. Tapi kenapa semasa Saidina Osman masuk, Rasulullah kelang kabut bangkit, tarik kain dia tutup betih-betih dia. Kenapa macam tu? Rasulullah sambil tersenyum. Padahal kata Aisyah, dia tu menantu. Menantu kot. Nah. Berbanding dengan Abu Bakar, pak mentua. Umar, bapak mentua. Osman, menantu. Ha. Kalau kita ni nak malu kat pak mentua kan nak malu kat menantu. Ha? Kita tengok sebab apa Rasulullah malu dekat dia. Kenapa Rasulullah malu kepada Sayyidina Osman. Kata Nabi SAW, Osman ini memiliki kelebihan. Di antaranya dia tu sendiri memang bersifat pemalu. Ha? Yang kedua, dia begitu lemah lembut. Sifat pemalu dan lemah lembutnya apabila bercampur kedua-duanya menyebabkan malaikat pun malu dekat dia. Pernah satu ketika mana malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi SAW. Waktu tu Nabi tengah duduk dengan Sayyidina Osman. Ha? Dan diperhatikan oleh malaikat Jibril ketika Nabi sedang menerima wahyu ni, Sayyidina Osman ni tak panggung kok nak tengok ke Jibril ke macam mana Rasulullah dapat wahyu. Dia tak panggung, dia tunduk saja. Maka kata Jibril, aku rasa malu dekat dia dengan kehebatan dia. Ha? Tunduk sampai habis selesai, sampai Jibril balik, baru Rasulullah kata, ya Osman, kau tahu apa yang aku terima? Tak tahu. Kalau kita tu kelang kabut nak tengok, nak mengendak, nak intai, nak rakam dan sebagainya. Dia malu sampai tak tu. Dia kata sesungguhnya Jibril malu kepadamu, wahai Osman. Kerana sifat pemalumu. Jibril pun tak duduk lama. Kita bila dah segan, tak mahu duduk lama-lama lah. No? Sebab dia malu sangat. Jibril pun tinggal. Jadi kata Aisyah, kalaulah malaikat pun malu dekat dia, apatah lagi aku. Kata Rasulullah, malaikat pun malu dekat dia. Apatah lagi aku. Tentulah lebih besar rasa malu aku kepada Sayyidina Osman. Hebat nah. Hebat sebab Rasulullah itu malu. Kepada menantu sendiri pun dia malu. Sebab apa? Sebab malaikat juga rasa malu. Wallahualam. Ya, InsyaAllah minggu depan ada rezeki kita akan masuk bab yang ke-50 mengenai Rasulullah SAW berbekam. Okey. Ada soalan dah nak tanya? Kalau soalan kemarin tak sempat nak tanya nah. Kerana saya kelang kabut sikit. Saya minta ampun, minta maaf atas sifat saya kemarin nah. Okay, ada soalan nak tanya? Okey. Saya tak ada kot no. Sunyi sepi sahabat-sahabat sekalian. Okey, kalau tak ada kita baca Yasin nah. Hari ni kita baca Yasin kan? Okey nah, sat nah. Saya ambil surah.